Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 6. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat, sejahtera. Ya, walaupun kita sekarang menghadapi pandemik COVID-19, tetapi kamu semua tetap kena belajar. Kita belajar dalam norma baru iaitu secara PDPR ataupun pengajaran dan pembelajaran secara ataupun di rumah. Okey, untuk pengetahuan semua, guru yang akan mengajar kamu bagi subjek saya ialah cikgu iaitu Cikgu Harman. Okey, jadi sebelum cikgu meneruskan pelajaran, cikgu nak jelaskan kepada kamu lah, murid-murid tahun 6 ni, bahawa sebelum cikgu mengajar topik-topik yang tahun 6 punya sejarah, cikgu akan sentuhlah ataupun kita akan ulang kaji semula beberapa topik tahun 5. Sebab apa kita kena belajar balik ataupun kita kena ulang kaji semula topik-topik tahun 5? Kerana ada beberapa topik yang tak dapat kita habiskan ataupun terkesan lah akibat cuti hari tu, cuti pada hujung tahun hari tu, akibat pengisaran PKPD. Jadi pada minggu ini, minggu pertama kita jumpa, kita akan sentuhlah topik pertama lah untuk tahun 5. Cikgu dah pilih lebih kurang 6 topik untuk kita ulang kaji semula atau kita cover semula sebelum kita masuk ke topik yang untuk tahun 6 punya. Kita tengok apa tajuk kita pada pembelajaran kali ini. Okey, pada hari ini kita akan belajar tajuk Yang di-Pertuan Agong Payung Negara. Kalau kamu tahu, kalau kamu masih ingat, ini adalah topik tahun 5. Topik tahun 5 ataupun topik unit 7. Unit 7 Yang di-Pertuan Agong Payung Negara. Ini topik yang pertama lah yang akan kita ulang kaji semula ataupun kita sentuh semula. Topik tahun 5. Okey, ini kita akan sentuh mengenai Yang di-Pertuan Agong Payung Negara. Okey. Cikgu nak tanya kamu, apakah yang kamu tahu mengenai Yang di-Pertuan Agong? Cikgu yakin boleh dikatakan kamu semua ni pernah dengar ataupun pernah tengok Yang di-Pertuan Agong ataupun pernah dengar lah Yang di-Pertuan Agong. Cuma kamu tahu apa itu Yang di-Pertuan Agong? Kita sebut agung-agung kan. Tapi apakah dia? Apakah tugas dia sebenarnya? Ataupun siapakah dia sebenarnya? Yang di-Pertuan Agong ini. Okey, hari ini cikgu akan jelaskanlah ataupun kita akan belajarlah mengenai apa itu Yang di-Pertuan Agong ataupun apa yang kamu tahu mengenai Yang di-Pertuan Agong. Kita tengok seluruhnya. Okey, ini jawapan dia. Pertanyaan cikgu tadi. Cikgu harap kamu dapat beri perhatian supaya kamu tahu siapa itu Yang di-Pertuan Agong, apa fungsi dia sebenarnya. Okey, yang pertama. Okey, Yang di-Pertuan Agong ini ialah Ketua Negara Malaysia. Okey, Ketua Negara Malaysia. Dia adalah ketua negara. Maknanya kalau Malaysia ni, kalau tanya siapa ketua Malaysia ni, Yang di-Pertuan Agong lah. Bukan Perdana Menteri. Banyak orang silap. Banyak orang kata ketua negara Malaysia ni Perdana Menteri. Silap. Sebenarnya Malaysia ni, ketua negara Malaysia ialah Yang di-Pertuan Agong. Sebab kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, di mana Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Manakala Perdana Menteri ini pula ialah ketua kerajaan. Okey, kita tengok macam mana Yang di-Pertuan Agong ni dia boleh jadi ketua negara Malaysia. Kita tengok, ketua Yang di-Pertuan Agong ni sebenarnya dilantik dalam kalangan 9 orang sultan atau raja-raja Melayu. Yang di-Pertuan Agong ni dia bukan naik ataupun dia bukan memegang jawatan seperti ahli politik. Kalau ahli politik dia kena memenangi pilihan raya, tapi Yang di-Pertuan Agong dia tidak menyertai pilihan raya, tapi Yang di-Pertuan Agong ni dia dilantik dalam kalangan 9 orang sultan ataupun raja-raja Melayu. Kalau untuk pengetahuan kamu, cikgu tambah sikitlah ilmu. Di Malaysia ni ada 9 buah negeri yang mempunyai sultan. Cikgu rasa sepatutnya kamu tahulah, kan? Kamu tahulah, soalnya kamu tahulah sikit. Perak salah sebuah negeri lah yang ada sultan. Yang lagi 8 tu cikgu kamu cuba cari. Yang penting ni Yang di-Pertuan Agong dilantik dalam kalangan 9 orang sultan ataupun raja-raja Melayu. Okey, sebenarnya raja-raja Melayu ni dia duduk dalam satu badan ataupun majlis, Majlis Raja-Raja Melayu ni, Majlis Raja-Raja Melayu ni. Majlis Raja melalui pemilihan. Okey, jadi Yang di-Pertuan Agong ni sebenarnya dia dipilih
Maknanya satu hari tu majlis raja ni akan duduk bersidang, akan macam ibarat macam mesyuarat lah. 9 orang ni, sultan ni akan datang, akan bermesyuarat dan mereka juga akan buat undian rahsia lah untuk memilih yang di-Pertuan Agong. Dan nama yang dipilih tu akan naik jadi sebagai yang di-Pertuan Agong lah. Okey, yang di-Pertuan Agong ni dia memegang jawatan selama 5 tahun secara bergila-gila. Maknanya dia bukan pegang jawatan selama-lamanya. Dia pegang jawatan selama 5 tahun, habis 5 tahun dia akan yang di-Pertuan Agong yang baru akan dilantik lah. Selalunya yang ni lah yang memegang timbalan lah, timbalan yang di-Pertuan Agong. Okey, cuba harap kamu faham sedikit mengenai apa itu yang di-Pertuan Agong. Dia sebuah institusi Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, tadi kita belajar mengenai apa itu yang di-Pertuan Agong. Kamu tahu apa itu yang di-Pertuan Agong? Dia bukan orang, kita tak tanya siapa lagi yang jadi yang di-Pertuan Agong. Kita cuma nak tanya apa itu yang di-Pertuan Agong. Okey, sekarang ni kita nak tahu pula apakah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong, sebab dia adalah ketua negara Malaysia. Besar tu, jawatan yang paling besar, orang nombor 1 dalam negara ni. Kita nak tahu apa yang dia buat ataupun apa bidang kuasa dia. Kalau Perdana Menteri kita tahu kan, tapi ni yang di-Pertuan Agong ada tugas dia. Okey, kita lihat seterusnya apa bidang kuasa yang di-Pertuan. Okey, ini dia senarai. Beberapa senarai tugas ataupun bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang di-Pertuan Agong ni dia berperanan sebagai ketua agama Islam. Ya, ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, iaitu Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Okey, keempat-empat buah negeri ini, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak tidak mempunyai sultan. Itu juga tadi ada 9 buah negeri ada raja, 9 raja, dan ada lagi lebih kurang termasuk Wilayah Persekutuan ada 4 negeri ini termasuk Wilayah Persekutuan tidak mempunyai raja. Jadi keempat-empat ni negeri ini ketua agama Islam dia ialah yang di-Pertuan Agong lah. Manakala yang 9 buah negeri tadi tu termasuk Perak ketua agama Islam dia ialah sultan lah. Sultan lah. Kalau negeri yang ada sultan atau peraja lah yang menjadi ketua agama Islam. Bagi keempat-empat negeri ni pula yang tak ada raja, mereka ketua agama Islam mereka adalah yang di-Pertuan Agong. Okey, itu jawatan ataupun bidang kuasa yang pertama yang di-Pertuan Agong. Okey, yang kedua. Okey, bidang kuasa yang kedua pula ialah yang di-Pertuan Agong ni tugas dia ialah melantik Perdana Menteri dan anggota kabinet. Okey, Perdana Menteri. Kalau kita sekarang, siapa Perdana Menteri kita? Sekarang ni Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, dia macam ni, Perdana Menteri ni dia bukan lantik macam tu saja. Sebenarnya Perdana Menteri dan anggota kabinet ni adalah orang-orang politik. Orang politik. Okey, mereka ni adalah orang politik. Jadi orang politik ni mereka menyertai pilihan raya di atas nama parti lah. Orang politik ni dia menyertai pilihan raya atas nama ataupun mewakili parti masing-masing. Okey, jadi bila satu pilihan raya tu satu parti tu menang. Okey, satu parti tu menang, dia menang majoriti, kerusi terbanyak. Jadi ketua parti tu nama dia akan dihantar lah ataupun dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Jadi yang di-Pertuan Agong kalau dia berkenan, dia akan lantik lah Perdana Menteri tu. Dia mesti mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong baru boleh jadi Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menteri pula akan lantik anggota kabinetnya ataupun menterinya lah. Menteri-menteri Menteri Pelajaran, Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan, Menteri Pertahanan. Nama anggota kabinet itu dia akan hantar kepada yang di-Pertuan Agong, dan kemudian yang di-Pertuan Agong pun akan kenankan nama tu baru boleh menjawat jawatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, okey, yang di-Pertuan Agong juga berkuasa untuk memanggil, membuka, menangguh dan membubarkan parlimen. Parlimen ni apa? Parlimen dia tempat ahli-ahli politik tadi yang kita panggil ahli parlimen yang memenangi pilihan raya di sebuah kawasan parlimen lah. Mereka ni akan bersidang di parlimen ni. Parlimen ni tempat apa? Tempat untuk menggubal undang-undang. Jadi yang di-Pertuan Agong ni dia boleh berkuasa. Dalam perlembagaan Malaysia dia memang ada berkuasa untuk memanggil, membuka, maknanya memanggil untuk bersidang lah.
membuka, menangguh dan berubah. Bila berubah ni, perkataan berubah ni, bila Yang di-Pertuan Agong isytiharkan berubah parlimen, maknanya akan ada pilihan raya yang baru lah. Kan? Macam sebelum ni pilihan raya yang selepas ada pilihan raya ke-14 PRU 14. PRU 14 tu pada tahun 2018. Malaysia ni dia 5 tahun sekali pilihan raya. Jadi selepas ni insya-Allah dalam 2 tahun 2023 akan ada pilihan raya yang baru insya-Allah. Itu yang tugas yang ketiga. Tugas yang keempat ataupun bidang kuasa yang keempat yang di-Pertuan Agong ialah melantik yang di-Pertua Negeri. Yang tadi Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Tadi dah ada 4 negeri ni tak ada sultan ada sultan. Jadi ketua negeri dia adalah yang di-Pertua Negeri. Yang di-Pertua Negeri ni adalah dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertua Negeri bukan sultan mereka adalah orang biasa lah. Orang biasa yang macam orang yang terkenal jugalah orang yang mungkin satu masa lalu dia pernah menjadi ahli politik lah macam Sarawak ni sekarang ni dia punya yang di Ketua Negeri dia adalah Tun Taib Mahmud Taib Mahmud dia bekas Ketua Menteri Sarawak. Lepas dia bersara dia kemudian dilantik sebagai yang di Ketua Negeri atas kekenangan yang di-Pertuan Agong. Okey, kemudian bidang kuasa yang kelima yang di-Pertuan Agong. Okey, ni penting kan ni. Yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia ATM. Dia adalah yang tertinggi. Maknanya kalau kita tengok dia ada panglima, ini lagi besar ni. General ke apa dia yang di-Pertuan Agong ni lagi yang utama lah, pemerintahan tertinggi Angkatan. Maknanya dia boleh mengisytiharkan perang lah kalau ikut. Yang di-Pertuan Agong ni dia boleh mengisytiharkan perang kerana dia adalah ketua Angkatan Tentera Malaysia ATM. Okey, seterusnya bidang tugas ataupun bidang kuasa seterusnya adalah dia boleh mentauliahkan duta-duta negara. Siapa duta-duta negara ni? Duta negara ni diplomat lah diplomat negara yang bertugas di luar negara. Setiap mana kita ada kedutaan kedutaan tu dia punya ketua dia duta negara lah. Mereka jadi wakil negara kita Malaysia di dua negara, diplomat diplomat. Dia adalah diplomat. Okey, kemudian tugas seterusnya pula ialah yang di-Pertuan Agong juga boleh mengurniakan darjah kebesaran negara. Dia boleh mengurniakan darjah kebesaran negara. Apa itu darjah kebesaran negara? Ingatlah contohnya pada hari keputeraan yang di-Pertuan Agong, biasanya akan mengurniakan darjah kebesaran negara macam pingat-pingat yang memberi gelaran Datuk Seri, Tan Sri pun kepada orang-orang yang banyak berjasa kepada negara lah. Itu dia, darjah kebesaran negara. Kemudian bidang tugas yang terakhirnya adalah menerima duta-duta dari negara luar. Okay, negara luar pun dia juga melantik duta ataupun menghantar duta-duta ke negara kita. Contohnya duta Amerika Syarikat contohnya duta Indonesia. Apabila mereka dilantik oleh negara mereka, dia akan menghadap yang di-Pertuan Agong terlebih dahulu. Okey, cikgu nak kamu ingat semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada lebih kurang 8 bidang kuasa utamalah yang di-Pertuan Agong. Inilah sekarang kamu boleh ingat. Okey, seterusnya. Okey, sekarang ni kita nak tadi kita dah bincang apa itu yang di-Pertuan Agong. Belum tanya siapa. Kita baru bincang ataupun baru nak tahu apakah itu yang di-Pertuan Agong. Apa yang di-Pertuan Agong ni adalah institusi Kita tak tanya orang lagi. Kita baru tanya tadi apakah itu yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong tu adalah ketua negara Malaysia. Kalau orang tanya kamu siapa yang di-Pertuan Agong, kalau tanya apakah yang di-Pertuan Agong, kamu cakap yang di-Pertuan Agong itu adalah ketua negara Malaysia. Kalau dia tanya, okey, apa pula tugas ataupun bidang kuasa yang di-Pertuan Agong? Kamu cakap lah antara contoh tadi tu, daripada 8 tu kan, ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tak ada sultan, kan, pemerintah tertinggi ada tentera, kan, jadi boleh melantik Perdana Menteri dan seterusnya lah. Sekarang kita nak tahu pula, siapakah yang di-Pertuan Agong Malaysia sekarang? Siapa tahu? Siapa tahu angkat tangan? Okey, kita tengok gambar. Kalau siapa tak tahu, kita tengok gambar dia. Ini dia. Inilah dia yang di-Pertuan Agong Malaysia sekarang, iaitu yang ke-16. Kita dah ada 16 yang di-Pertuan Agong sejak kita merdeka tahun 1957. Jadi siapa nama dia? Ingat, cuba nak kamu ingat nama dia ni. Nama yang di-Pertuan Agong ni. Nama dia ialah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin
Al-Mustafa Billah Shah. Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Okay, nama dia panjang punya Sultan Abdullah. Okey, nama dia kita guna ambil nama dia Al-Sultan Abdullah. Yang Sultan Abdullah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Okey, kita cakap tadi Sultan ni dia dilantik dalam kalangan 9 orang sultan lah yang memerintah negeri-negeri Melayu lah. Okey, contoh sekarang ni dia giliran Pahang lah. Yang Sultan Abdullah ni adalah Sultan, biasanya adalah Sultan Pahang. Dia adalah Sultan Pahang. Sebab giliran dia ataupun dia telah dilantik oleh Majlis Raja-Raja, jadi dia pun memegang jawatan yang di-Pertuan Agong. Yang keberapa ni? Yang di-Pertuan Agong yang keberapa? YDPA yang ke-16. Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Ingat tu. Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Ni Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Ingat. Sultan Abdullah ni adalah yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Okey, kita tengok pula seterusnya. Ini pula Raja Pemansuri Agong ataupun kita panggil Seri lah, Pemansuri yang di-Pertuan Agong lah. Okey, nama Pemansuri kita ialah Tuan Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandar Riah binti Almarhum Al-Mutawakkil Al-Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Ini Raja Permaisuri Agong ataupun kita panggil dalam bahasa mudah kita isteri lah, Isteri Agong. Dalam bahasa istana Raja Permaisuri Agong. Okey, faham Okey, ingat ini adalah yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Okey, seterusnya. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk pada kamu lah senarai yang di-Pertuan Agong Malaysia sejak tahun 1957 hingga ini. 1957 ni tahun kita merdeka ni. Ini 1957 ni. 1957 ni tahun kita merdeka. Sejak merdeka lah kita lantik yang di-Pertuan Agong lah. Sejak merdeka, ketua negara kita adalah yang di-Pertuan Agong. Kita lihat. Yang tadi tu Sultan Abdullah tu adalah yang di-Pertuan Agong yang ke-16 lah kita tengok yang daripada 1 sampai ke-16 lah. Okey, tengok. Kita tengok yang di-Pertuan Agong yang pertama, siapa yang di-Pertuan Agong yang pertama? Okey, yang pertama adalah Negeri Sembilan Yang di-Pertuan Agong yang pertama adalah Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad. Okey, Almarhum Tuanku Abdul Rahman ni adalah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan mana Agong kita yang pertama, yang di-Pertuan Agong pertama adalah dari Negeri Sembilan. Kemudian giliran Selangor. Lepas 5 tahun dia Selangor pula. Yang kedua, yang ketiga Perlis. Raja Perlis. Yang keempat Sultan Terengganu. Yang kelima Sultan Kedah. Yang keenam Sultan Kelantan. Yang ketujuh Sultan Pahang. Okay, yang ketujuh ni adalah Bapa Agong lah. Bapa Agong sekarang lah. Ini bapa ataupun ayahanda Al-Sultan Abdullah. Yang ke-8 ni pula adalah Sultan Johor. Agong yang ke-8 kita adalah dari Johor. Okey, yang ke-8 kita ada seterusnya. Okey, yang ke-9 okey, ini Sultan Perak. Sultan Perak kita almarhum bekas Sultan Perak, maknanya ayahanda kepada Sultan Perak sekarang lah, Sultan Azim Shah. Lepas tu ayahanda ni jadi yang di-Pertuan Agong iaitu almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah. Okey, ini Sultan Perak. Sultan Perak merasa sekali lah nombor 9 Sultan Agong yang ke-9. Kemudian yang ke-10 adalah dari Negeri Sembilan. Negeri Sembilan mana ni Negeri Sembilan dah masuk giliran yang kedua. Dia yang pertama kemudian dia yang ke-10. Sebenarnya cuba tambah lagi yang Tuan Agong ni dia adalah giliran maknanya kalau sampai tahap nanti Perak nombor 9. Lepas ni sampai tahap ni akan ada lagi lah Sultan Perak. Seterusnya lah, tunggu sampai giliran ni lah. Maknanya setiap negeri dia akan bergilir-gilir. Dia akan dapat kali kedua, kali ketiga dan seterusnya lah. Okey, kemudian yang ke-11 ni adalah yang Tuan Agong Sultan Selangor almarhum. Kemudian yang ke-12 Perlis, Raja Perlis. Ke-13 Sultan Terengganu.
ke-14 Sultan Kedah. Okey, Sultan Kedah ni yang paling beruntung lah. Kerana dia berjaya menjadi 2 kali yang di-Pertuan Agong. Dia 2 kali merasa menjadi yang di-Pertuan Agong, tapi dia telah meninggal dunia. Okey, kemudian yang di-Pertuan Agong yang ke-15 kita ialah Sultan Kelantan. Yang di-Pertuan Agong kita yang ke-15 dari Kelantan itu Sultan Muhammad ke-5. Dan yang terkini ataupun yang ke-16 ini yang tadi kita bincang lah, iaitu Al-Sultan Abdullah. Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Okay, Sultan ataupun Agung kita yang ke-16. Yang ke-17 apa? Agak siapa yang ke-17? Dia tempoh dia 2000, Agung kita ni dia pegang jawatan 31 Januari 2019. Kalau kita tambah 5 tahun, khidmat dia akan berakhir pada tahun 2024 lah. Kalau ikut sekarang ni, timbalan yang di Pertuan Agong adalah Sultan Perak, Sultan Aziz Shah. Mungkinkah dia? Tak pasti kita akan tunggu majlis raja-raja lah yang akan bersidang dan akan membuat pemilihan lah. Okay, jelas ni cuma nak kamu tahu, kita sekarang dah ada 16 yang di Pertuan Agong. Okay, seterusnya. Okey, ni soalan cepu emas. Ni saya nak tanya ni. Siapa dapat jawab ni, cikgu bagi hadiah ni nanti ni. Kat sekolah nanti. Okey, soalan ni soalan cepu emas Okey, cuma tanya kamu. Okey, kamu pernah tengok duit RM RM1 Duit kertas RM1. Okey, duit kertas RM1. Semua orang pernah pegang, tapi kamu pernah tengok tak gambar yang ada kat situ? Kalau kamu perasan, bukan cakap RM ataupun duit kertas RM1 ni, setiap kertas, setiap duit kertas ada gambar individu ni. Siapa individu ni? Dia sebenarnya yang di Pertuan Agong tau, kalau kamu perasan. Tapi kita nak beritahu siapa nama dia, kamu yang cari sendiri. Soalan ni sekarang ni, siapakah nama yang di Pertuan Agong? Ni yang di Pertuan Agong ni, yang wajahnya diabadikan pada wang kertas RM1 di atas ni. Siapakah orang ni? Siapakah orang ini? Siapakah yang Pertuan Agong ni? Cuma nak, okey. Ni cikgu nak kamu buat, anggap sebagai latihan lah. Okay, ni cikgu nak jadikan sebagai latihan. Kamu buat latihan. Siapa betul nanti buka sekolah, insyaAllah kalau kita dapat bersemuka dan dibenarkan, cikgu akan bagi hadiah. Apa yang dapat jawab soalan cepu emas ni, nama penuh dia. Nama penuh dia, kemudian dia dari negeri mana? Sultan atau peraja dari negeri mana? Okey. Okey, seterusnya. Okey, ni latihan. Tengok nak, yang tadi soalan cepu emas tadi tu, kamu buat sekali bersama latihan ni lah. Okey, latihan ini. Okey. Ada 4 soalan. Termasuk yang cepu emas tu 5 lah. Okey, ini tu nak kamu buat nanti. Okey, ada 4 soalan di sini. Contohnya yang pertama, apakah peranan atau tugas utama yang di Pertuan Agong? Ini kita dah belajar tadi, ingat balik. Kamu boleh rujuk balik slide tadi. Kalau siapa yang beri perhatian semasa cikgu sampaikan tadi, dalam video ni kamu boleh tahulah apakah peranan atau tugas utama yang di Pertuan Agong. Yang mula-mula, yang pertama sekali, apa tugas utama yang di Pertuan Agong ni? Kuasa besar dia tu. Okay, kemudian yang kedua, jelaskan 5 bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Ada 8, cikgu nak minta 5 saja. Ada 8, cikgu nak minta 5 sahaja. Kemudian yang ketiga, siapakah nama yang di Pertuan Agong Malaysia sekarang? Tadi kita cakap. Tolong bagi nama penuh dia. Siapakah nama yang di Pertuan Agong Malaysia sekarang? Sekarang yang ke-16 lah. Kemudian yang keempat, nyatakan 2 cara menghormati pemimpin negara. Kita anggap pemimpin negara ni contohnya yang di Pertuan Agong. Macam cara kita nak hormat pemimpin negara? Cara kita nak hormat dia lah, cara menghormati dia. Cuma nak kamu fikir, ni soalan yang boleh katakan soalan kebat lah. Okey, latihan ini 4, masuk 1 cepu emas tadi tu, cuma nak kamu buat dalam buku tulis sejarah. Okey, kamu, cikgu yakin bapak kamu, ibu kamu dah belilah buku tulis kan. Okey, jadi cikgu nak kamu ambil satu, tulis sejarah, buku sejarah, buku tulis garis 1 tu, kecil tu. Okey, kamu buat latihan dalam tu. Kemudian dari nanti kamu ambil gambar, masa jawapan dan hantar kepada cikgu lah, PM cikgu lah. Okey faham Okey, cikgu rasa sampai sini saja.
pertemuan kita. InsyaAllah ada masa, ada umur yang panjang, kita akan jumpa lagi di pelajaran yang kedua dan seterusnya. Okay, cikgu harap kamu dapat memahami apa yang cikgu ajar, kemudian kamu dapat buat latihan. Okay, semoga kamu dapat belajar dengan baik. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.